Assalamualaikum, saya Zul daripada Koponik dan DIY Malaysia. Sebelum ni saya share cara untuk gunakan all-in-one inverter ataupun solar hybrid inverter sebagai UPS. Tujuan sistem tu adalah sebagai backup power untuk pump oksigen dan juga water pump bagi sistem ternakan ikan siakap secara aquaponik. Dan fungsinya sama macam UPS yang kita gunakan dekat komputer dan juga server. Cuma kapasiti bateri yang lebih besar, jadi bolehlah bertahan lebih lama. Kali ni pula kita akan gunakan inverter yang sama untuk kita jadikan sistem kuasa solar hybrid. Bezanya, sebelum ni kita tak ada sambungan kepada solar panel, tapi kali ni kita akan sambung kepada solar panel. Kemudian apa yang saya akan tambah lagi adalah kapasiti bateri. Sebelum ni kita buat sistem 24 volt dengan menggunakan 2 biji bateri. Kali ni kita akan upgrade kapasiti bateri kepada 4 biji bateri, tapi voltage masih lagi sama 24 volt sebab inverter yang kita gunakan ni adalah inverter 24 volt. Untuk memudahkan pemahaman, kita tengok dulu sedutan video yang lepas, kemudian saya akan tunjukkan apa yang perlu kita buat untuk tukar sistem yang sedia ada ni kepada sistem kuasa solar hybrid, dan semua sambungan saya akan tunjukkan sekali. Dalam all-in-one hybrid inverter ni ada charger ataupun charge controller untuk kontrol semasa proses charging. Kemudian dekat dalam ni juga ada inverter untuk invert DC daripada bateri kepada AC 240 volt, dan dekat dalam ni kita ada ATS ataupun auto transfer switch untuk transfer power source daripada TMB kepada power source daripada bateri. Dan dekat dalam ni juga ada solar charge controller kalau tuan-tuan nak charge bateri tu dengan menggunakan solar panel. Pada bahagian bawah inverter ni adalah terminal untuk sambungan input dan juga output. Yang ni adalah AC in. AC in ni ada dua power source. Yang pertama daripada power TMB ataupun power daripada generator. Yang sebelah ni adalah AC out. Inilah bahagian output yang akan kita sambungkan kepada soket 3-pin plug nanti. Dekat bawah ada reset untuk input breaker, dan dekat sebelah ni adalah terminal untuk earthing. Dan bahagian ni adalah untuk kita sambungkan kepada bateri, ada positif dan juga negatif. Dan hujung sebelah sini adalah sambungan kepada solar panel. Okey, kenapa inverter ni dipanggil sebagai hybrid inverter? Saya rasa dah terjawab sebab dia boleh support multiple input, multiple power source. Dia boleh support power daripada TMB, boleh support power daripada generator dan juga power daripada solar. Okey, sekarang tentang bateri. Tapi sebelum tu, selalunya bila video tentang solar, video tentang power storage ni, orang katanya boleh tak nak gunakan bateri kereta, nak gunakan bateri lori yang besar tu. Dan sebenarnya saya dah buat satu video khas kenapa tak sesuai kita gunakan bateri kenderaan ataupun starter bateri ni untuk sistem kuasa solar ataupun energy storage system macam ni. Untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Bateri yang saya akan gunakan ni adalah bateri SLA ataupun seal lead acid bateri. Satu bateri ni 12 volt dan kapasiti bateri ni adalah 100 mAh. Dan untuk inverter yang kita nak guna ni, dia punya sistem voltage adalah sistem 24 volt. Jadi kalau nak gunakan inverter ni, kita perlukan 2 biji bateri dan kita akan sambungkan secara siri untuk gandakan voltage dan current ataupun kapasiti masih lagi sama. Jadi untuk inverter ni saya perlukan 2 biji bateri dan saya akan sambungkan secara siri, yang mana positif bateri yang pertama ni kita akan sambungkan kepada negatif bateri yang kedua untuk sambungan secara siri. Biru ni adalah negatif dan yang merah ni adalah positif. Jadi kita akan sambungkan negatif bateri yang kedua ni kepada positif bateri yang pertama. Dekat sini kita akan dapat bacaan 26 volt. Okey, sekarang tentang kabel, saiz kabel yang sesuai untuk kita gunakan dengan sistem ni. Dan sebenarnya saiz kabel ni memang sangat penting untuk tuan-tuan titik beratkan, sebab kabel ni lah punca kebakaran. Kalau kita tak gunakan kabel yang sesuai, kita tak gunakan saiz kabel yang betul. Dan untuk kabel ni, kita tak boleh gunakan kabel AC, kabel wiring rumah tak boleh. Kita kena gunakan kabel DC. Dan untuk saiz pula, kita tengok dulu spek pada kita punya inverter ni. Kalau kita tengok spek pada inverter ni, rated power ataupun power output daripada inverter ni maksimum adalah 3000 VA ataupun 3 kVA bersamaan dengan 2400 watt. Kalau 3000 VA bersamaan dengan 2400 watt ni, maksudnya dia punya power factor adalah 0.8. Yang tu saya akan cover dalam video yang lain. Dan yang penting dekat sini, DC input adalah 24 volt DC dan current 100 amp. Voltage darab dengan current dapatlah 2400 watt. Jadi saiz kabel yang kita kena guna mestilah boleh tampung current 100 amp. Berbalik kepada cerita pasal kabel AC tadi, kenapa kita tak boleh gunakan kabel AC untuk DC application, sama ada solar ataupun apa-apa saja sistem yang menggunakan DC. Dan DC ni kebiasaannya adalah high current. Kabel AC tu sebenarnya design adalah untuk high voltage dan juga low current, tapi untuk kabel DC ni adalah low voltage
high current. Sama dengan situasi kita sekarang ni, kita perlukan kabel yang boleh tampung, boleh carry current maksimum 100 amp. Kalau kita gunakan kabel AC takkan mampu untuk menampung current sampai 100 amp. Dari segi rupa bentuk fizikal, kalau tuan-tuan tengok kabel AC, dia punya core lebih besar. Dan kabel DC ni pula dia punya core kecil dan dia lebih padat. Bila lebih padat ni, lebih luas permukaan untuk laluan elektron ataupun current. Jadi kabel AC sebabkan luas permukaan dia adalah rendah, lebih kecil, tak banyak elektron yang boleh lalu dekat kabel AC. Tapi kalau kita guna juga kabel AC, bila elektron tu banyak nak lalu tapi permukaan tu kecil, apa yang akan berlaku? Kabel tu akan jadi panas dan sampailah boleh terbakar. Sebab itulah jangan sesekali tuan-tuan gunakan kabel AC untuk application DC. Kabel yang saya akan gunakan adalah kabel 6 AWG ataupun 6 American Wire Gauge bersamaan dengan 16 mm. Dan kabel ni maksimum current yang boleh lalu dekat kabel ni adalah 120 amp. Jadi kabel ni memang sangat sesuai dan lebih daripada sepatutnya yang kita perlukan berdasarkan spek inverter tadi. Inverter tadi perlukan kabel sekurang-kurangnya 100 amp, tapi kita gunakan kabel yang lebih besar adalah lebih baik. Dan kalau kita draw maksimum power 2400 watt daripada inverter tu, kabel ni takkan panas, kabel ni takkan terbakar. Jadi untuk sambungan antara bateri dan juga inverter ni, saya akan gunakan kabel 6 AWG ni ataupun biasa disebut sebagai 6 gauge ni. Tapi antara sambungan bateri dengan inverter ni, kita tak boleh buat sambungan secara terus. Kita perlukan lagi satu peralatan keselamatan di antara bateri dan juga inverter ni. Peralatan yang saya maksudkan adalah DC breaker, dan untuk DC application tuan-tuan tak boleh gunakan MCB ataupun AC breaker sebab cara DC breaker dengan AC breaker detect tak sama. Jadi kalau tuan-tuan gunakan AC breaker dekat sini, dia cuma boleh putuskan sambungan tapi dia tak boleh trigger, dia tak boleh trip kalau over current. Sebab fungsi breaker ni ada dua. Yang pertama sebagai switch untuk kita on dan kita offkan, dan yang kedua adalah untuk protect daripada over current. Bila current yang lalu tu lebih pada rating breaker ni akan jatuh ke bawah. Ini adalah peralatan keselamatan yang memang wajib kita pasang, sama ada dalam sistem kita buat ni ataupun sistem kuasa solar. Tapi tuan-tuan kena ingat, jangan sesekali gunakan breaker AC, memang tak boleh. Kemudian tentang current rating, maksudnya breaker berapa amp yang kita nak gunakan. First, tuan-tuan kena ingat tujuan kita pakai breaker ni adalah untuk protect kabel, untuk jaga kabel. Kita tak nak current yang lalu kat kabel tu lebih pada dia punya current rating. Jadi pemilihan breaker ni, kita mesti pilih breaker yang current ratingnya lebih rendah daripada kabel. Kalau kita gunakan kabel 6 gauge, maksimum current dia adalah 120 amp. Jadi tuan-tuan boleh gunakan breaker 100 amp, tapi breaker yang saya gunakan ni adalah 63 amp. Jadi kalau saya draw maksimum power 2400 watt, breaker ni dia akan trip ke bawah, dia akan jatuh. Tapi saya punya plan untuk sistem ni, saya tak akan draw current yang tinggi, saya akan draw di bawah 500 watt saja. Jadi sebab itulah saya cuma gunakan breaker 63 amp. Dengan breaker 63 amp ni, saya boleh draw maksimum sampai 1500 watt. Jadi saya akan sambungkan dulu input bateri ni kepada DC breaker ni. Sebelum sambungkan kepada bateri, pastikan breaker dalam keadaan off, turun ke bawah. Untuk sambungan negatif dengan negatif dan positif dengan positif. Pada bateri kita dah sambung, jadi sekarang kita dah ada sambungan antara bateri dengan inverter, dan antara sambungan bateri dengan inverter ni kita dah pasangkan dengan satu DC breaker. Kita upkan breaker, switch untuk on ada kat tepi ni, dan bunyi ni adalah normal. Dan seterusnya sekarang kita akan buat sambungan di antara bahagian output ni, output daripada inverter kepada kita punya soket 3-pin plug ni. So saya akan matikan dulu inverter sebelum buat sambungan. Untuk soket outlet ni, saya dah pasangkan kabel selalu sebelah belakang. Daripada belakang ni masuk balik ke sini. Ni kabel yang pergi dekat kita punya outlet soket ni. Jadi dekat sini kita ada kabel live, neutral dan juga earth. Kita sambungkan kabel earth untuk bahagian output dulu. Kabel neutral untuk output, dan kabel live untuk output. Sekarang ni kalau kita upkan breaker dan kita onkan inverter ni, kita akan ada AC output ataupun AC current dekat kita punya soket ni. So kita akan test. Okey, dah hidup, maksud kita dah ada power dekat sini. Tapi kalau kita test dengan menggunakan soket tester ni, kita tengok
dia keluar kat sini missing earth, maksudnya kita tak ada wire bumi sebab kita tak buat pun earthing. Jadi dekat sini kita ada pilihan sama ada tuan-tuan nak buat earthing, nak tanam rod untuk wire bumi, ataupun tuan-tuan nak sambungkan kepada existing earthing yang ada dekat rumah ataupun dekat tuan-tuan punya ladang. Okey, seterusnya adalah tentang sambungan kepada TMB. Yang ni saya harap tuan-tuan dapat dengar dengan jelas dan cuba fahamkan apa yang saya nak beritahu tuan-tuan ni. Kita akan buat sambungan kepada TMB tapi bukan sebagai power source. Ini bukanlah power source tapi ini adalah sebagai load. Apa kita nak buat ni sama juga macam dalam rumah tuan-tuan. Tuan-tuan onkan TV, TV adalah load. Jadi sekarang ni inverter ni adalah load kepada power TMB. Jadi untuk sistem ni tuan-tuan tak perlukan permit pada TMB sebab kita bukan supply power kepada TMB tapi kita gunakan power daripada TMB dan peralatan kita ni adalah load. Jadi jangan risau, tak ada isu tentang permit dan sebagainya. Sebelum buat pemasangan power daripada TMB, kita offkan inverter dan kita turunkan breaker. Untuk sambungan kepada TMB ni, saya cuma gunakan 3-pin plug dan 3-pin plug ni memang dah ada kabel earthing. Dan earthing yang input ni akan bersambung dengan earthing dekat output. Jadi, kalau tuan-tuan tak nak buat earthing yang baru pun tak ada masalah sebab dia tetap akan ada earthing. Kejap lagi kita akan test dekat kita punya soket tester nanti. Okey, sambungan pada TMB dah siap. Jadi sekarang kita akan upkan breaker dan kita onkan inverter. Tapi plug saya belum pasangkan lagi. Cuba onkan tester ni lagi sekali. Masih lagi missing earth. Offkan dulu. Jadi sekarang saya akan pasangkan plug ni. Plug dah on, dah nampak sini AC input. Test lagi sekali. Okey, kalau tengok dekat soket tester ni semuanya dah okey, dah correct. Dua-dua lampu LED ni dah menyala, hijau nyala, yang ni pun dah nyala. Maksudnya kita tak ada masalah lagi dengan earthing ataupun pembumian. Dan outlet soket kita ni adalah selamat untuk kita gunakan. Dari segi penyambungan semua dah selesai. Cuma yang belum kita buat, kita belum set lagi kita punya inverter ni untuk UPS mode. Jadi saya akan offkan dulu, kemudian saya akan pasangkan balik cover ni dulu. Tapi sebelum tu, untuk kita off ni, pastikan kita kena matikan dulu supply TMB. Kemudian baru kita offkan inverter dan kita turunkan breaker. Saya akan pasangkan cover ni balik. Malam ni kita sambung sikit lagi untuk kita setkan kita punya inverter ni dalam UPS mode. Tapi sebelum tu saya nak ambil dulu jumlah penggunaan tenaga oleh 2 biji pump water pump dan juga 2 pump oksigen. Saya nak tengok berapa jumlah penggunaan tenaga. Jumlah penggunaan tenaga sistem aquaponik saya ni dengan 2 water pump dan 2 pump oksigen lebih kurang dalam 63 watt. Kita genapkan kepada 65 watt lah. Saya nak matikan dulu water pump ni sebab bunyi agak bising. Tapi untuk pump oksigen tangki siakap saya ni tak ada masalah sebab untuk pump oksigen tu memang ada backup bateri, boleh bertahan selama 3 hari. Untuk kita set inverter ni supaya berfungsi sama macam UPS, benda pertama yang kita nak ubah, kita kena ubah output source priority. Kita nak output source ni, maksudnya power yang pergi dekat output ni adalah power daripada TMB. Jadi untuk set ni kita tekan enter selama 3 saat lebih. Kemudian kita scroll down dekat 01, tekan enter. Kemudian kita pilih UEI ataupun utility first. Scroll down. Okey. Kemudian kita tekan enter untuk select. Kemudian kita tekan escape. Okey, bila kita dah buat selection tu tadi, apa yang berlaku sekarang ni, untuk bahagian load ni dia akan gunakan direct daripada TMB dalam mode bypass. Dan pada masa yang sama dia akan cas bateri yang ada dekat bawah ni. Katakanlah TMB terputus, tak ada bekalan TMB, secara automatik dia akan gunakan power daripada bateri. Jadi kita akan test, kita nak tengok adakah dia akan gunakan power daripada bateri semasa tak ada bekalan TMB. Jadi sekarang saya akan onkan bekalan daripada TMB. Saya akan onkan power TMB. Okey, bila kita dah onkan power TMB, kita tengok sini dalam mode bypass, maksudnya bahagian load ni dia gunakan power direct daripada TMB. Dan kita akan tunggu. Okey, sekarang ni dah mula charging. Sekarang dalam mode bypass untuk power load dan pada masa yang sama dia akan charge bateri yang ada dekat bawah ni. Sekarang kita nak tengok pula bila kita matikan power pada TMB, adakah dia akan gunakan power daripada bateri secara automatik ataupun tidak. Sebab itulah yang kita nak. Saya akan offkan TMB.
Okey, kalau kita tengok kat sini secara automatik dia akan gunakan power daripada bateri. Bermaksud setting kita ni dah okey, tak ada masalah dan berfungsi dengan baik. Untuk sistem kuasa solar hybrid ni, kita mulakan dulu dengan upgrade kapasiti bateri. Sebelum ni kita cuma gunakan 2 biji bateri, tapi sekarang kita akan gunakan 4 biji bateri 12 volt 100 mAh. Sambungan bateri ni saya akan sambungkan dulu secara siri, kemudian baru saya akan selarikan untuk tingkatkan kapasiti bateri. Jadi setiap 2 biji bateri saya akan sambungkan dulu secara siri untuk jadikan 24 volt. Dalam situasi ni, voltage dah jadi 24 volt, tapi kapasiti masih lagi sama 100 mAh. Dekat sini kita dah ada 2 bateri bank 1 dan bateri bank 2. Kemudian barulah saya akan sambungkan secara selari untuk tingkatkan kapasiti bateri ni kepada 200 mAh. Tapi voltage masih lagi sama 24 volt sebab ni adalah sambungan secara selari. Untuk kabel utama ataupun kabel yang akan kita sambungkan kepada inverter, kabel positif saya sambungkan kepada bateri bank yang kedua dan kabel utama negatif saya sambungkan pada power bank yang pertama. Tujuannya adalah untuk pastikan state of charge bateri yang sama rata antara setiap bateri bank. Jadi sekarang ni kita dah ada bekalan bateri 24 volt dengan kapasiti 200 mAh. Total watt hour adalah 24 volt darabkan dengan 200 mAh, kita akan dapat 4800 watt hour. Tapi memandangkan bateri yang kita gunakan ni adalah bateri SLA dan kapasiti sebenar yang boleh digunakan hanyalah 50%, jadi jumlah tenaga yang kita boleh gunakan hanyalah 2400 watt hour. Katakanlah kita ada sebuah water pump dengan power rating 240 watt, jadi kita boleh hidupkan pump tu selama 10 jam tanpa henti. Untuk solar panel, saya gunakan 4 keping solar panel 100 watt dan voltage bagi setiap panel adalah 20 volt dan current adalah 5 amp. Dan sambungan solar panel ni saya buat sambungan secara siri. Jadi total voltage adalah 80 volt dan current adalah 5 amp. Solar panel array 400 watt ni saya sambungkan pada PV terminal pada solar hybrid inverter. Dan antara sambungan solar panel dan juga inverter ni saya pasangkan satu DC breaker 40 amp. Yang terakhir sekali adalah setting inverter. Bila tuan-tuan beli inverter ni, tuan-tuan akan dapat user manual sama ada soft copy ataupun hard copy. Ini adalah contoh user manual untuk inverter ni, dan dekat dalam menu ni ada option untuk kita set kita punya inverter ni apa function yang kita nak. Untuk dia punya setting, kita tengok pada muka surat 15. Kat sini ada penerangan tentang ikon-ikon yang ada dekat LCD display ni. Yang kita nak tengok adalah untuk dia punya setting. Okay, LCD setting. Apa yang akan kita buat ni sama macam yang kita set untuk mode UPS, yang mana untuk mode UPS kita gunakan UEI ataupun Utility First ni sebagai pilihan. Tapi untuk sistem hybrid ni kita akan pilih SBU. Kalau kita tengok dekat SBU ni, solar energy provide power to the load at the first priority. Maksudnya dia akan gunakan tenaga yang dihasilkan oleh solar panel untuk power up kita punya load. Tapi kalau solar tak available, maksudnya pada waktu tu mendung, dia akan gunakan power daripada bateri. Dan kalau daripada bateri pun dah tak ada power lagi dah, bateri pun dah flat, barulah dia akan gunakan power daripada TNB. Dan untuk setting inverter ni, nak tak nak memang kita kena refer pada manual ni. Jadi bila tuan-tuan beli inverter, manual ni jangan buang, sebab ni memang penting untuk rujukan kita. Dan seterusnya, setting yang penting adalah charger source priority. Maksudnya kita nak gunakan sumber tenaga mana dulu untuk charge kita punya bateri. Untuk yang ni saya pilih option yang pertama, CSO, Solar Energy will charge battery as first priority. Utility will charge battery only when solar energy is not available. Maksudnya kita akan utamakan tenaga daripada solar
untuk cas bateri. Bila tak ada power daripada solar, barulah power daripada TNB akan cas bateri tadi. Okey, untuk setting inverter tadi memang banyak lagi parameter-parameter yang kita boleh customize, yang kita boleh sesuaikan dengan keperluan dan juga sistem yang kita buat. Dan yang penting tuan-tuan kena rujuk manual. Kalau tuan-tuan beli inverter model lain pun sama juga, dia akan bagi manual dan tuan-tuan kena rujuk manual tu. Dan untuk sistem kuasa solar hybrid ni, selepas ni akan banyak lagi video-video sebab ada lagi 2-3 inverter yang akan sampai. Saya akan review, saya akan share dengan tuan-tuan semua. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.